奉主耶稣圣名讲道。 Dalam nama Tuhan Yesus berbagi firman Tuhan. 第三季节就是秋天。 Musim ketiga yaitu musim gugur. 秋天是一个丰收的季节， Yaitu musim gugur di mana kita bisa panen. 经过春天的播种、撒种， Di musim semi kita sudah mulai membuka ladang lalu mulai bercocok tanam. 也经过夏天的成长， Lalu pertumbuhan di musim panas. 所以到了秋天就是要丰收。 Jadi tibalah di musim gugur waktunya kita memanen. 如果春天、夏天都有尽本分去耕耘， Bila kita sudah menggunakan semua tanggung jawab kita, tugas kita di musim semi dan musim panas, 我们就可以期待在秋天的时候有丰富的收成。 kita boleh menantikan di musim gugur yaitu panen yang berlimpah. 那到底这个婚姻最后它带给我们什么美好的结果呢？ Di dalam pernikahan pada akhirnya di manakah akan kita memanen yaitu buahnya? 我们就来看诗篇的128篇。 Kita lihat di dalam Mazmur 128. 这是一幅幸福的家庭的一朵图画。 Ya, ini di sini adalah menggambarkan keluarga yang begitu bahagia harmonis. 我们看诗篇128篇。 Mazmur 128. 好，这是一个蒙福的家庭。 Yaitu keluarga yang berbahagia. 那重点是因为夫妻两个人都有尽本分， Karena suami istri itu semua melakukan tugasnya. 在年轻的时候，他们敬畏神， Waktu muda mereka sudah saleh kepada Tuhan. 婚姻都非常的美满， Jadi keluarganya berbahagia. 所以带给整个家庭都非常稳定的发展。 Jadi rumah tangga menuju kepada kemajuan yang sangat stabil. 他们得到属世跟属灵的福气。 Mereka mendapatkan berkat secara jasmani maupun rohani. 我们的家庭要蒙受神赐给我们属世属灵的福气。 Di dalam keluarga kita ingin mendapatkan berkat secara dunia dan juga rohani. 那重点就是要夫妻两个人同心。 Yang terpenting kedua suami istri ini harus berjalan bersama. 一个成功的婚姻 Kalau pernikahan yang berhasil 带来一个幸福的家庭。 yaitu akan membawa rumah tangga yang berbahagia. 这就是神对我们的报偿。 Ini adalah suatu jaminan yang Tuhan berikan. 那我们来看他们这个家庭是怎么蒙福呢？ Lalu kita akan melihat bagaimana keluarga ini diberkati. 我们看第2节。 Kita lihat ayat kedua. 这个家庭呢，它可以吃劳碌得来的东西， Mereka itu bisa mendapatkan hasil dari jerih payah. 而且享福事情顺利。 Bahkan berbahagia atas segalanya berjalan dengan lancar. 就是说属世的物质生活非常的丰富。 Yaitu di dalam jasmani dan di dalam dunia semuanya dapatkan berkat yang berlimpah. 他可以吃劳碌得来的。 Sehingga dia boleh memakan hasil dari jerih lelah. 那一家之主他能够劳碌， Mereka sekeluarga bisa berjerih lelah. 他守神的道理， Karena mereka memegang firman 所以 Tuhan. 他得到的是神赐给他的福气。 Jadi yang mereka dapatkan adalah kasih karunia berkat yang Tuhan berikan. 他自己本身有尽力量、尽本分去做。 Karena mereka dengan sekuat tenaga telah melakukan tugas tanggung jawabnya. 更重要的是，这些福气是神赐给他的。 Dan yang terpenting ini berkat yang datang dari Tuhan. 在这个世界上没有信耶稣的人， Di dunia ini orang yang belum percaya Tuhan, 他也可以赚到很多钱 dia juga bisa menghasilkan uang banyak. 但不是每个人都可以赚到钱。 Tapi bukan setiap orang bisa mendapatkannya. 就算他能够赚到钱， Meskipun dia bisa mendapatkan hasil uang yang banyak, 靠他自己得来的， itu dia bersandar pada dirinya sendiri. 他不是从神赐给他的。 Berkat yang dia dapat bukan datang dari Tuhan. 那如果不是神赐给他的， Kalau bukan Tuhan yang memberkati, 别人就可以把他拿走， berarti orang lain boleh ambil. 神不会为他来保守。 Tuhan tidak akan melindungi menjaga dia. 所以，一个从神领受福气的家庭， Jadi keluarga yang mendapatkan berkat yang dari Tuhan, 神为他保守， Tuhan akan melindungi dia. 而且呢，别人夺不走。 Bahkan orang lain tidak dapat merampas. 他这种享受呢，并没有加上一些祸患， Di dalam kehidupan dia diberkati, tidak ada kesulitan. 所以真正能够享福， Jadi sungguh-sungguh bisa menikmati. 他的每一件事情都是非常顺利。 Setiap perkara yang dia lalui itu semuanya berjalan lancar. 小弟常常觉得我们信主的家庭非常幸福。
Saya merasa tiap keluarga di dalam Kristen itu mereka sangat berbahagia. 有一些人赚了一些钱， Ada orang menghasilkan beberapa uang, 但是他自己守不住啊， tapi sendiri tidak bisa pegang uang. 他到外面去花天酒地， Dia pergi keluar bisa memfoya-foyakan. 所以他赚的钱并没有办法拿回家里跟一家人一起来享用。 Jadi uang yang dihasilkan dia tidak bawa pulang ke rumah untuk keluarga nikmati. 看起来好像有劳碌， Kelihatannya berjerih payah, 但是家里的人没有办法吃劳碌得来的， tapi keluarganya tidak dapat menikmati hasil jerih payah dia. 因为他享受最终的快乐， Sebab dia hanya menikmati kebahagiaan sendiri. 那是魔鬼给他的。 Itulah dari si iblis. 神会赐福气给人， Tuhan akan memberkati bagi manusia. 魔鬼也可以把荣华富贵给人呢。 Iblis juga bisa memberikan kekayaan kepada manusia. 主耶稣要传福音之前， Sebelum Tuhan Yesus mengabarkan Injil, 魔鬼在试探他， iblis mencobai dia. 你只要拜我， Asal engkau menyembah aku, 天下荣华富贵要赐给你。 semua dunia kekayaan harta benda aku berikan padamu. 所以不是只有神会赐给我们地上的福气， Jadi bukan hanya Tuhan yang bisa memberkati, memberikan harta dunia. 魔鬼也会把地上的福气给人呢。 Iblis juga bisa memberikan kekayaan di dunia ini kepada manusia. 没有信耶稣的， Orang yang belum percaya Tuhan, 那肯定是魔鬼给他， sudah pasti iblis yang memberkati dia. 他自己靠自己的力量。 Dia bersandarkan kekuatan diri sendiri. 有些是犯罪得来的，是魔鬼给他的， Ada juga berkat yang didapat dari berdosa. Inilah iblis yang berkati dia. 但是他没有办法吃良心的饭。 Tapi dia tidak dapat menikmati makanan yang jujur. 哦，他没有办法在光明中来吃喝快乐。 Dia tidak bisa di tempat terbuka terang-terangan menikmati hasil jerih lelah dia. 那至于这个事情顺利， Dan dalam perkara yang berjalan dengan lancar, 不是说信耶稣的人，他的家都永远不会有困难。 bukankah di dunia ini ada orang juga yang di dalam keluarganya tidak ada kesulitan? 不管信不信耶稣， Tidak peduli apakah dia percaya Tuhan atau tidak. 每个人在这个世界生活一定会遇到困难。 Di dalam dunia ini, asal kita tinggal di dunia, pasti tiap orang menemui kesulitan. 所以我们的信仰并没有不一定给我们说事情都麻烦都不会临到我们。 Jadi kita bila percaya Tuhan di dalam perjalanan kerohanian kita, bukan berarti kesulitan atau kesusahan tidak akan menimpa kita. 但是敬畏神的人呢，这个信仰可以让他在遇到困难的时候，他有智慧、有力量去应对。 Tapi orang saleh takut akan Tuhan, ketika dia menemui kesulitan, dia akan bersandar Tuhan untuk menghadapinya. 而且最后的问题呢，都是神为他解决， Bahkan masalah yang terakhir itu Tuhanlah yang membereskan. 因为他都走在神的道路上。 Sebab dia berjalan di jalan Tuhan. 所以第二节是指到世上的这种福气。 Jadi yang kedua yaitu sukacita atau bahagia di dunia ini. 因为他有敬畏神， Sebab dia takut akan Tuhan, 所以到他年老的时候 ketika dia di usia tua, 他就可以享受这些福气。 dia bisa menikmati jerih lelah dia ini. 第三节 Yang ketiga, 就是家庭的幸福。 yaitu bahagia di dalam rumah tangga. 有一些人呢，他有荣华富贵 Ada orang itu harta dan kekayaannya berlimpah, 赚了很多钱 menghasilkan banyak uang, 但是家庭不和睦 tapi keluarganya tidak harmonis, 家庭不和谐 tidak bisa rukun. 还是不听话 Anak tidak taat orang tua, 夫妻感情不好 hubungan suami istri perasaannya tidak baik. 那这样的话，这也不会快乐 Dengan demikian sudah pasti tidak sukacita. 他说这个家庭会蒙福 Di sini dikatakan rumah tangganya diberkati, 因为婚姻都成功。 sebab pernikahannya berhasil. 你看他的妻子 Kita lihat istrinya 在内室， di dalam rumah, 表示说他对家庭很有责任。 berarti istri ini bertanggung jawab pada tugasnya. 先生在外面工作， Suami di luar bekerja, 妻子好好的照顾家庭 istri baik-baik menjaga keluarga. 因为丈夫跟妻子都有他的分工， Sebab suami istri itu ada pembagian tugas. 两个人都尽本分， Dua orang ini semua bergiat melakukan tugasnya. 这个家庭就稳定了。 Maka demikian keluarga ini, rumah tangga ini menjadi stabil. 真正的幸福是什么？ Kebahagiaan yang sesungguhnya itu apa? 生活安定， Yaitu kehidupan berjalan dengan stabil. 不是家财万贯。 Bukan karena hartanya berlimpah. 家财万贯只是这个数字后面多一个零 Kalau harta berlimpah hanya di belakang angka itu lebih 1 nol saja. 只要我们生活够用就好了， Asal kehidupan kita cukuplah. 其他都是多出来的。 Yang lain itu semua hanya bonus. 那多有钱财，有时候多有灾祸。 Terkadang harta yang berlebihan juga
celaka yang berlebihan. 尤其那个钱不是神给他的。 Apalagi itu harta bukan datang dari Tuhan. 那敬畏神的人呢， Orang yang takut akan Tuhan, 他得到的福气是神赐给他的， berkatnya itu dia Tuhan yang berikan. 所以可以让他真正得到幸福。 Jadi dia betul-betul dapat kebahagiaan yang sesungguhnya. 小弟当传道Penatua sebagai pendeta, 回家休假的时候， ketika cuti di rumah, 最重要的事情 hal yang terpenting 要看传道娘。 harus melihat istri pendeta. 所以我们开车休假的时候开车回家了，在高速公路上面都是超速啊。 Jadi kalau pendeta kalau sudah cuti ya di jalan tol itu kebanyakan itu sedang memburu jalan, jadi cepat-cepat menyetir. 回家赶快看到传道娘。 Karena cepat-cepat ingin bertemu istri. 如果要回教会呢，那个油门都踩不下去。 Jadi kadang tidak bisa membuka pintu. 那回到家的时候看传道 Sampai di rumah ketemu istri. 因为母亲就是家庭的重心。 Jadi ibu adalah pusat dari rumah tangga. 妻子在家里，丈夫就放心。 Jadi kalau ada istri di rumah, kita di luar suami itu akan lebih tenang. 那这个妻子为什么会这样表现呢？ Mengapa istri bisa demikian? 第一节看， Yang ayat 1 dikatakan. 看第一节 Ayat 1, 是这个家庭的主人呐、 yaitu tuan dari rumah tangga ini, 一家之主啊， yaitu sekeluarga takut Allah. 这个当父亲、当丈夫的， Yang menjadi suami 敬畏神， takut akan Tuhan, 遵行神的道， hidup menurut jalan Tuhan. 所以神赐福气给他。 Jadi Tuhan memberkati dia. 敬畏是在心里的， Takut akan Tuhan itu di dalam hati. 遵行神的道是在外面的行为。 Itu menjadi pelaku Tuhan itu tindakan di luar. 所以这个当丈夫的他有好的表现， Jadi sebagai suami dia memiliki tindak tanduk yang 会 baik. 影响他的太太也是有信仰的。 Juga mempengaruhi iman kerohanian sang istri. 那这就是说夫妻两个人是同心敬拜神哦。 Ini artinya suami istri bersama-sama takut akan Tuhan. 如果这个先生跟太太不同信仰， Kalau suami dan istri berbeda kepercayaan, 他们没有办法同心同行。 maka mereka tidak bisa sehati apalagi sejalan. 有可能一个在里头，一个在外面就乱来了。 Kemungkinan di dalam dan di luar beda. Di luar mulai melakukan hal yang lain. 那因此呢，一家之主很重要。 Di sini dikatakan sekeluarga takut akan Tuhan ini sangat penting. 他坚持要敬畏神， Dia berteguh untuk takut akan Tuhan, 也遵行神的道， menjalani jalan Tuhan. 就是走在神的路上。 Itu berjalan di jalan Tuhan. 你看看一个人走在神的路上， Kalau kita lihat seseorang berjalan menurut jalan Tuhan, 神就把这个恩典福气降下来。 Tuhan akan memberikan kasih karunia berkat diturunkan ke atasnya. 因为他走在神的路上，就是与神同行。 Sebab dia berjalan di jalan Tuhan yang artinya berjalan bersama dengan 神 Tuhan. 跟他同在， Tuhan beserta dengan dia. 不管做什么 Apapun yang dia lakukan, 都是非常顺利， semuanya berjalan dengan lancar. 影响到他的妻子。 Akan mempengaruhi diri si istri. 这个夫妻关系如果好， Apabila hubungan suami istri baik, 孩子就会乖。 maka anak akan baik. 有一个教会， Ada satu gereja. 这个教会负责人很忙， Gereja ini ada pengurus, dia sangat sibuk. 那个新任的传道到那个教会去的时候， Ada pendeta yang baru bertugas di gereja itu. 发现说没什么慕道者， Dilihat pendeta, oh ternyata gereja itu tidak ada simpatisan pun, satupun. 有一些夫妻吵架不和睦， Ada suami istri sering bertengkar, tidak rukun. 孩子不听话， Anak-anak tidak patuh. 那祷告没有什么力量， Berdoa rasanya tidak ada tenaga. 唱诗也没什么声音， Menyanyi pujian juga tidak ada suara. 这个传道人就很伤心了。 Lalu pendeta yang bertugas dia merasa sedih. 这个教会怎么这么软弱？ Mengapa gereja ini sedemikian lemah? 我们顺德教会是不是这样？ Apakah gereja Sunter sedemikian? 顺德教会还不错啊。 Rasanya gereja Sunter lumayan. 除了那些喜欢吃饭、吃饱饭就走了那些人我们大家都很好。 Di luar yang sudah kebaktian lalu makan lalu pulang ya selebihnya kita semua hadir. 本来小弟要看看那些吃饱就会走的那些人有没有留下来。 Tadinya saya mau lihat siapa yang tadi makan siang selesai langsung kabur itu tadi saya mau lihat siapa. 有没有留下来？ Ada kata masih di sini apa sudah pulang? 该听道理不听不该吃太多了就吃的太多了。 Jadi yang firman yang harus didengar dia tidak dengar, tapi makan dia makan banyak. 准备口哨要哔哔哔Dia nunggu jam makan dibunyikan peluit langsung cepat-cepat mau ambil. 那是贪心得到的。 Itu karena dia tamak ingin mendapatkan. 我不相信这样的家庭会很幸福。 Yang demikian keluarga pasti
tidak 我 berbahagia. 们今天的家庭是敬畏神的， Tapi hari ini keluarga kita takut akan 丈 Tuhan. 夫表现好，妻子也表现好， Kalau sikap suami baik, pasti sikap si istri juga demikian. 就到了秋天 Sampailah musim gugur, 就可以很好的收成。 bisa menikmati hasil panen. 但是我们要先想， Tapi kita harus pikirkan dulu, 我们春天的时候有没有好好的播种啊？ apakah di musim semi kita betul-betul membuka ladang kita? 夏天的时候有没有好好的经营啊？ Di musim panas, apakah betul-betul giat melakukan pengelolaan? 如果有的话， Bila sudah, 这个福气不是我们自己赚来的哦， sebab bahagia ini bukan kita sendiri, berkat ini bukan kita sendiri yang kita hasilkan, 神要赐给我们的 tapi Tuhanlah yang mau berkati kita. 哦。那我们再看第3节啊， Kita lihat ayat ketiga. 他们得到的恩典福气是什么？ Berkat kasih karunia yang mereka dapatkan itu apa? 这个妻子好像多结果子的葡萄树， Istri akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. 就说这个妻子呢是多才多艺啊， Jadi rasanya di sini istri ini banyak. 工作能力很强啊。 Berarti dia tugasnya memiliki kekuatan yang besar. 其实他本来的意思 Arti istri sesungguhnya 就是生养众多了 yaitu beranak pinak. 哦。在台湾有一个姐妹， Di Taiwan ada seorang saudari. 一个姐妹她一个人呢生了20个孩子 Dia satu orang ini melahirkan 20 anak. 啊。现在母亲有生22个孩子的举手。 Jadi angkat tangan di sini seorang ibu yang melahirkan 20 anak. 我们圣德教会最多的是生几个？5个，有没有？生5 Adakah 个 yang 的 di sini lahir 5 anak? 没有 Paling banyak. 生6个的 Yang 6, 啊，7个的 7, 太多了。 terlalu banyak lah. 4个的 4. 4个， 4. 哇，很有新鲜啊。3个的 Yang 3. Nah, 3. 生几个都不知道，要举手，该举 Nggak 手 tahu 就要 ya 举 lahir 手。 berapa. 很少生超过10个的。 Jarang yang seorang ibu bisa melahirkan di atas 10 anak. 那他这个地方，因为在古代古代能够多子多孙啊，多福气啊， Kalau zaman dulu orang itu boleh melahirkan banyak anak karena banyak berkat. 所以他这个地方说的多结果子的葡萄树，其实就是生养众多。 Di sini katakan seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, artinya beranak pinak. 你看底下这句话就知道了， Kita lihat ayat selanjutnya juga tahu. 底下是什么呢？ Kalimat selanjutnya, 你儿女围绕你的桌子，好像橄榄摘子。 anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. 因为多生养众多了啊， Karena sudah beranak pinak. 所以那个儿女可以把桌子围起来， Jadi karena banyaknya anak bisa mengelilingi meja yang besar. 表示说吃饭的时候 Artinya pada saat makan, 团圆呐， yaitu mereka bisa bersama-sama menikmati makanan. 可以把桌子围起来啊。 Jadi makan dengan meja bundar itu bisa dikelilingi. 如果现在生2个孩子， Sekarang kalau melahirkan 2 anak, 加上父母才4个人， ditambah orang tua baru 4. 4个人怎么把桌子围起来？围不起来啊，只有半 4 圈啊。 anak, 4 orang di dalam satu meja bagaimana bisa mengelilingi satu meja. 但是现在重点不是你生几个， Tapi intinya bukan masalah melahirkan berapa 就 anak. 算我们生1个、生2个、 Meskipun kita hanya melahirkan 1 atau 2 anak, 3个、4个 3 atau 4, 都没有关系。 tidak apa-apa. 吃饭的时候 Pada saat makan, 没有当浪子的，没有一个在外面当浪子的， tidak ada satupun anak yang di luar sana menjadi anak yang hilang. 团圆， Harus bersama duduk makan. 没有一个变坏的孩子， Tidak ada satupun anak yang berubah jadi jahat. 没有一个离家出走不回来的孩子， Tidak ada anak yang kabur, tidak balik lagi pulang ke rumah. 没有一个失去信仰的孩子。 Tidak ada satupun anak yang meninggalkan iman kerohanian. 不管生几个， Tidak peduli berapa anak yang kita lahirkan. 孩子都在家里 Anak itu semua di dalam rumah. 有信仰， Ada iman kerohanian, 全家团圆， sekeluarga bisa duduk bersama. 这是最快乐的事情。 Ini adalah waktu yang paling berbahagia. 但是今天有一些家庭并没有办法这样。 Tapi hari ini ada keluarga yang tidak bisa demikian. 刚刚小弟说的那个传道人Tadi saya sudah katakan pendeta yang tadi, 说主耶稣啊，这个教会这么软弱，我怎么带领啊？ ya Tuhan ini gereja begitu lemah, bagaimana saya memimpin gereja ini? 他就开始先祷告， Dan dia mulai dengan berdoa. 他祷告的时候就一直哭啊， Waktu berdoa dia menangis terus. 所以开会的时候他就这么说Waktu rapat dia berkata, 我们的教会要复兴啊， gereja kita tuh harus bergiat, harus 我们要 bangkit.
从祷告开始。 harus dimulai dari doa. 所以他就在职务会说，我们的职务人员要禁食祷告。 Jadi waktu rapat pengerja dia katakan kita pengerja semua harus doa puasa. 所以他们就约了一个时间禁食祷告。 Jadi dia janji satu waktu untuk doa puasa. 那信徒知道了， Dan jemaat jadi tahu 我们职务人员这样用心祷告，我们要跟他一起配合， karena pengerja begitu giat doa puasa, kita juga mau ikut serta. 所以就宣告全教会的人在一个时间祷告。 Jadi diumumkan satu gereja ditentukan waktunya semua doa puasa. 聚会前半个小时就开始祷告。 Sebelum kebaktian dimulai itu 30 menit doa. 那家庭里面呢，父母要跟孩子一起祷告。 Dan di keluarga ayah dan ibu dengan anak-anak itu sama-sama berdoa. 有些信徒从教会门口经过就进来祷告， Jadi ada juga jemaat di luar lewat gereja lalu masuk ke aula berdoa. 所以在聚会的时候，那个祷告声音一样是祷告的时候，那个声音就很大。 Jadi ketika berdoa bersama di aula, doa suaranya terdengar keras. 祷告的时间就更长一点了。 Maka waktu doa itu lebih panjang. 有一些夫妻从来没有一起祷告的， Tadinya ada suami istri yang belum pernah berdoa bersama. 太太睡觉的时候， Waktu istrinya tidur, 先生还在滑手机， suami sedang main HP, 没有一起祷告。 tidak berdoa bersama. 你的家庭是不是这样 Apakah keluarga kita demikian? 啊？ Apakah ada? 有些太太在笑了，是不是？ Ada 你 istri yang 先生是这 sedang 样 senyum-senyum, berarti ada. 要一起祷告 Harus berdoa bersama. 啊。孩子呢？ Anak-anak, 孩子不要玩游戏啊， anak-anak sedang main game. 他们会早一点睡，我们就先早一点祷告。 Kalau dia tidur lebih pagi, kita pagian juga berdoa. 本来夫妻不和谐啊， Tadinya suami istri tidak rukun. 那现在一起祷告啊， Sekarang doa bersama, 同心祷告。 yaitu berdoa sehati. 结果在祷告中同心， Ternyata di dalam doa mereka jadi sehati. 哎，丈夫跟这个太太都跟神同心， Jadi suami dan istri berdoa kepada Tuhan, bertemu dengan Tuhan jadinya sehati. 夫妻自然就同心了 Jadi dengan alamiah suami istri jadi sehati. 啊。以前没有办法沟通的， Dulu sulit berkomunikasi. 祷告完就可以通了， Setelah doa selesai bisa langsung lancar 所 komunikasi. 以夫妻的关系就变了。 Jadi hubungan suami istri mulai membaik. 你试看看啊， Cobalah, kita boleh mencobanya. 哎，你看看没有一起同心祷告的夫妻，他的感情不一定会很好。 Suami istri yang jarang berdoa bersama itu mungkin hubungan mereka kurang baik. 今天晚上开始， Malam ini kita mulai. 夫妻一起祷告。 Suami istri berdoa bersama. 哎，当这夫妻一起祷告， Pada saat suami istri berdoa bersama, 又在祷告中同心， di dalam doa mereka bersehati. 以后就比较少吵架了， Nantinya akan jarang bertengkar. 孩子变乖了。 Anak-anak mulai jadi membaik. 孩子他原来不是不好的啊， Bukankah tadinya anak ini kurang baik? 孩子本来不是坏的啊， Tadi juga anak ini bukan orang 是因 jahat. 为他看爸爸妈妈吵架， Tapi karena dia lihat papa mamanya itu sering 他心 bertengkar. 里没有平安呐、 Jadi hatinya tidak damai. 哎，所以他就变成一个特别的孩子， Dia jadi anak yang khusus. 因为他要引起父母的注意啊， Karena dia memperhatikan orang tuanya. 所以他就会搞一些鬼啊， Jadi dia seperti kesetanan. 引起他爸爸妈妈注意啊。 Dan akhirnya dia seperti kerasukan. Jadi dia ingin menarik perhatian 现在 orang tua. 爸爸妈妈没有吵架了， Akhirnya orang tua tidak bertengkar, 对孩子有关心了， lalu memperhatikan si anak. 孩子变乖了。 Anak mulai membaik. 他本来就乖啊， Tadinya juga dia baik, 是父母没有给他安全感， tapi karena orang tua tidak memberikan rasa aman 因为 kepada 父母 dia. 的婚姻有一点问题啊。 Karena hubungan suami istri ada permasalahan. 现在一起祷告， Sekarang doa bersama, 能够沟通了， bisa berkomunikasi, 孩子也变好了， anak jadi membaik, 家庭变幸福了。 keluarga jadi harmonis. 你不相信，回去试试看看 Kalau 啊。 tidak percaya pulang ke rumah cobalah. 哎，夫妻如果常常吵架的， Kalau suami istri sering bertengkar, 是不是没有一起祷告啊？ apakah karena tidak berdoa bersama? 回去试看看。 Coba pulang cobalah. 孩子不来教会的， Anak yang tidak datang ke gereja, 是不是因为夫妻感情不好？ apa karena hubungan suami istri 我 perasaannya 们随 tidak 便 baik? 叫一个孩子来问，是不是这样？ Nanti saya tanya anak, apakah demikian orang tuanya? 哎，你是不是看到你爸爸妈妈吵架，你心里会 Apakah 很害怕？ karena engkau sering lihat orang tua bertengkar, jadi kamu hatinya takut ya? 他一定是说对的， Pasti ada akan menjawab betul. 没有一个孩子要他的父母亲常常吵架， Tidak ada seorang anak pun yang ingin orang tuanya sering 所以 bertengkar. 很简单啊， Sesungguhnya ini sederhana. 夫妻啊，
Suami 就是夫 istri, 妻而已啊， suami istri hanya suami istri 不 saja. 必赚很多的钱呐、 Tidak perlu menghasilkan banyak 夫 uang. 妻两个人感情好，家庭就幸福。 Perasaan suami istri asal mereka hubungan yang baik pasti keluarga harmonis. 所以今天这个世界会这么乱， Jadi mengapa dunia begitu kacau? 婚姻不好， Karena pernikahan tidak baik. 哎，外面的小三一大堆， Di luar tuh banyak sekali perselingkuhan. 随便就跟人家发生淫乱的事情， Mereka melakukan percabulan sembarangan. 没有敬畏神啊。 Tidak takut akan Tuhan. 所以夫妻的婚姻关系如果不好的话， Bila hubungan suami istri tidak baik, 家庭就出问题了， pasti keluarga akan mengalami permasalahan. 还是有问题的。 Anak juga bermasalah. 问题夫妻变成问题家庭， Masalah suami istri menjadi masalah keluarga. 问题家庭变成问题社会， Masalah keluarga menjadi masalah masyarakat. 所以整个人类就乱了。 Jadi makanya semua manusia jadi kacau. 现在就是要回到神面前， Sekarang kita harus kembali ke hadapan Tuhan. 孩子都是在父母的关心底下。 Sebab anak-anak semua dalam perhatian orang tua. 吃饭的时候，大家都团团围住团圆。 Waktu makan, anak-anak di sekeliling meja. 好，那再看第3节最后底下， Pak, ayat 3 bagian bawah. 他说这个孩子还很小啊， Anak-anak masih kecil. 哎，但是他没有流浪啊， Tapi tidak pergi di luaran jadi anak 没有 hilang. 变坏啊， Tidak menjadi tidak baik. 他现在还很小，好像橄榄摘子啊。 Anak-anak masih kecil seperti tunas pohon jaitun. 那个橄榄如果长到像一楼层这么高的时候， Ketika pohon jaitun dia tumbuh besar sampai seperti setinggi satu lantai gedung, 它会结很多的橄榄哦。 dia akan menghasilkan banyak buah jaitun. 哦，以前我们的教会啊，它有一棵橄榄树啊， Dulu di gereja saya itu ada pohon jaitun. 差不多半层楼高的时候就开始结那个橄榄。 Jadi pada saat pohon itu tumbuh sampai setinggi setengah lantai gedung itu udah boleh menghasilkan 所以 buah. 高一点的时候，那个橄榄采不完呐、哇，很多很多啊。 Jadi kalau Satu sudah makin tinggi pohon jaitun itu buahnya akan banyak, akan dipetik tidak habis-habis. 那这个橄榄呢，在以色列地是一个很重要的农产品。 Jadi pohon jaitun kalau di tanah Israel ini suatu hasil bumi yang sangat penting. 好，橄榄可以做什么？ Jaitun untuk apa? 橄榄可以做什么？ Untuk apa? 橄榄可以做什么？ Pohon 第一个 yang pertama 橄榄油， yaitu minyak zaitun. 橄榄油是健康食品啊， Minyak zaitun itu makanan sehat, 很贵啊。 mahal. 哎，如果有受伤的话，这个红肿哦，哎，它可以消肿。 Jadi Boleh. kalau kita terluka dan ada gigitan binatang itu bisa pakai minyak zaitun. 哦，也可以当蜜饯来吃。 Juga bisa diminum langsung. 哦，还有那个橄榄油可以点灯， Juga bisa untuk bahan bakar minyak, 会发亮。 bisa bersinar terang. 那橄榄油 Minyak zaitun 可以加一些香料。 bisa ditambah wewangian. 哦，出埃及记的30章里面写的圣膏油，就是用橄榄去做的，橄榄油做的。 Jadi keluaran 33 itu ada minyak urapan, itu dimulai dari bahannya dari minyak zaitun. 那这个圣膏油做什么用？ Untuk apakah minyak zaitun ini? 圣殿里面有很多的器具， Jadi di dalam bait Allah itu banyak perabot. 做好以后要奉献给神。 Kita setelah perabot-perabot ini hasilnya untuk mempersembahkan kepada Tuhan. 啊，要用这个圣膏油抹了，这个都是分别为圣。 Minyak zaitun yang mentah ya, belum diolah, itu bisa dioles lalu untuk mengkuduskan perabot-perabot dari rumah Tuhan. 那在圣殿里面只有一个光源 Di dalam rumah Fakwang Tuhan hanya ada satu pelita, 灯台， yaitu 金灯 kandil. 台，金灯台里面装的就是橄榄油。 Kandil itu ada pelita, di dalamnya itu ada minyak zaitun untuk menyalakan api. 但是现在孩子还很小， Di sini katakan anak-anak masih kecil. 他以后有无限的可能哦。 Nanti dia akan kemungkinan yang tak terbatas buat dia. 所以这个夫妻两个人的婚姻很稳定， Jadi ketika hubungan suami istri pernikahannya itu stabil, 家庭也安定 keluarganya sudah mulai tenang, 啊，无限的发展。 maka dia akan berkembang tak terbatas. 孩子长大的时候， Ketika anak-anak tumbuh 他能 besar, 够做的事情很多， banyak hal yang bisa dia lakukan. 他可以发光照亮全家的人， Dia bisa menyinari sekeluarga. 他可以在圣殿里发光。 Dia bisa bersinar di dalam rumah Tuhan. 那个祭司、先知、受膏者呢，用膏抹的时候就是用那个圣膏油 Jadi bagi nabi dan imam, mereka menggunakan minyak zaitun mentah. 啊，所以在社会上可以发光， Jadi anak-anak bisa bersinar terang di dalam masyarakat. 家庭生活的当中需要， Di dalam keluarga ada kebutuhan. 也可以在圣殿里面服侍。
dan bisa melayani di bait Allah, 分别为圣 menjaga kekudusan, 成为点亮金灯台的光。 menjadi kandil kaki Dian untuk menyinari pelita. 所以你看这个小孩子现在还很小，对不对？ Kalau lihat kita anak-anak sekarang masih kecil, 再过几年他就站在这边领诗了， beberapa tahun ke depan nanti akan menjadi pemimpin pujian. 不要小看他 Jangan meremehkan dia. 啊！如果父母没有来参加聚会，他也跑去玩了，他不会来教会啊。 Kalau bapak ibu tidak datang kebaktian, pasti anak juga main di luar. 对， Betul kan? 你看父母都有来，孩子也来啊。 Karena papa mama datang, maka anak juga datang. 如果父母都吵架， Kalau suami istri bertengkar, 孩子心里也不安定啊。 anak jadi tidak damai. 以后这个孩子以后可能就会变坏哦。 Nanti kemungkinan anak ini kan berubah jadi jahat. 所以是不是婚姻影响很大？ Bukankah pernikahan memiliki pengaruh besar? 好好学中文啊，下一次来你帮我翻译啊。 Nah, belajar Mandarin ya, yang rajin. Nanti saya datang, kamu jadi penterjemah. 无限可能啊！ Itu kemungkinan tak terbatas. 橄榄油，你看橄榄栽子，它长大以后这个采不完的。 Lihat saja pohon zaitun tadinya kecil, begitu dia besar nanti dipetik tiada habis. 家庭可以用， Keluarga bisa 社会 pakai, 可以发光， masyarakat bisa bersinar, 在圣殿里发光， di bait Allah bersinar, 在圣殿里面侍奉神。 di bait Allah melayani Tuhan. 所以他用橄榄来做比喻，很有意思哦。 Di sini dikatakan perumpamaan menggunakan pohon zaitun ini sangat penting dan 但 berarti. 是现在还很小， Tapi sekarang masih kecil, 它有无限的可能啊， ada kemungkinan tak terbatas. 无穷的希望啊， Ke masa depan yang sangat cerah 在我们的手中。 di dalam tangan kita. 那我们要安排一个让他们能够很安定、平安长大的这个环境。 Kita dengan tangan kita harus membentuk lingkungan yang begitu aman sehingga anak ini bisa bertumbuh 那 besar. 最重要的是什么？ Yang terpenting itu apa? 爸爸妈妈、 Yaitu ayah ibu, 夫妻 suami istri, 信仰稳定， iman kerohanian stabil, 生活稳定， keluarga stabil, 经济也会稳定。 kehidupan stabil, ekonomi stabil, 信仰好的人啊， iman kerohanian baik, 经济就会稳定， maka ekonomi akan stabil, 家庭生活就安定， kehidupan keluarga akan stabil. 不必求太多钱。 Tidak perlu menuntut begitu banyak harta. 孩子在这个环境里面平安长大， Anak bisa hidup di dalam lingkungan yang damai dan 神 bertumbuh 的 besar. 恩典会在他身上。 Maka kasih karunia Tuhan akan datang ke atas diri dia. 不管这个孩子跑到什么地方去 Tidak peduli anak kita pergi kemana, 啊，神都在他身上 Tuhan itu akan ada di diri dia, 来帮助他。 membantu dia. 真的是，我们就只有求这个了， Hanya inilah permohonan kita. 其他我们不奢求啊 Yang lain tidak memohon banyak. 啊！但是现在父母这个夫妻的婚姻一定要经营好。 Oleh sebab itu pernikahan hubungan suami istri harus dikelola dengan baik. 再看第4节啊， Ayat 4. 第4节说：“看呐、敬畏耶和华的人必要这样蒙福。 Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. ”前面都已经讲他们可以得什么福气了， Di depan ini ayat sudah dikatakan berkat apa yang mereka dapatkan. 现在再强调一次。 Sekarang ditekankan sekali lagi. 强调一次的意思是说，这是真的 Ditekankan sekali lagi artinya ini sungguh-sungguh. 啊，一定会蒙福， Suatu hari akan diberkati. 这不是虚假的， Ini bukan palsu atau 因为 kebohongan. 这是神的应许， Tapi ini janji Allah. 神的应许一定会成就。 Janji Allah pasti digenapi. 所以我们只不过是在神的应许当中， Jadi bukan hanya di dalam janji Tuhan. 按着神所喜欢的这样去做 Hanya karena Tuhan suka pada seseorang, 啊，神就把恩典福气赐给我们了。 tapi Tuhan memberkati kepada kita semua. 那这个福气是不是到这里就结束了呢？ Apakah berkat ini berhenti sampai di sini? 如果是这样的话，这个福气已经很多了啊， Apabila demikian, ini berkat juga sudah banyak. 吃劳碌得来的， Orang yang bisa menikmati Syangfu. hasil jerih payah, bisa menikmati 事情顺利， perkara lancar. 这是世上的生活。 Ini kehidupan di dunia. 还有呢，精神方面呢，很喜乐， Dan juga di dalam perasaan itu ada sukacita. 家庭圆满又很温暖， Keluarga dan rumah tangga dan berbahagia dan harmonis. 孩子乖乖听话， Anak-anak patuh dan baik. 孩子慢慢长大， Anak-anak mulai bertumbuh besar. 这最大的福气啦。 Ini berkat terbesar. 但是还不够哦， Tapi masih 啊， kurang. 还不够啊， Kurang. 还要给他。 Akan 对 diberkati 啊， lagi. 你看第5节、 Ayat 5. 第5节、第6节， Ayat 5 dan 6. 4个祝福。 Yaitu 4 berkat. 这个家庭都这么福气这么多了， Jadi berkat pada keluarga ini begitu banyak. 但是做事的人啊， Tapi pembuat puisi 还要把4个福气赐给他们，求神赐给他们。 sampai ada 4 berkat dicurahkan kepada mereka. 那这4个就是属灵的福气哦， 4 berkat ini adalah secara rohani. 属世属灵都有了。 Jadi berkat jasmani, rohani semua 好 ada. 我们看第5节， Ayat 5.
第一句话啊， Perkataan pertama, 愿耶和华从西安赐福给你。 kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion. 西安就是圣殿的所在地， Sion adalah tempat di mana Bait Allah 圣 ada. 殿就是神同在的地方。 Bait Allah ada di mana Tuhan beserta di 哦， dalamnya. 所以神从圣殿赐福气给你， Jadi Tuhan memberkati engkau dari Bait Allah. 这个跟前面的福气不一样。 Jadi berkat ini berbeda dengan ayat sebelumnya. 前面是一般生活、家庭生活需要的， Ayat sebelumnya ada berkat kebutuhan rumah tangga, kebutuhan jasmani. 现在要从圣殿赐给他属灵的福气， Sekarang berkat yang datang dari Bait Allah yaitu berkat secara rohani. 所以就享用不完了。 Jadi dinikmati tiada 啊， batas. 第二个愿望啊， Yang kedua, 愿你一生一世看见耶路撒冷的好处， supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. 因为这样的一个家庭哈， Keluarga yang demikian 在这个城市里面 di dalam kota itu 成为一个模范。 menjadi satu teladan. 也是说，如果这个城市里的每一个家庭 Bila di dalam kota ini setiap keluarga 都是这样来经营的， memiliki pengelolaan seperti ini, 耶路撒冷这个城市自然就得到神的福气啊， maka secara alamiah kota Yerusalem akan menjadi berkat, 得到神的看顾啊。 mendapat perlindungan Tuhan. 那每一个家庭在耶路撒冷城里面也得到平安啊。 Jadi setiap keluarga yang di Yerusalem semuanya mendapat damai sejahtera. 哦，这个就是神所赐的真正的平安啊。 Ini adalah berkat Tuhan adalah damai sejahtera yang sesungguhnya. 再看第6节 Ayat 6, 啊，说愿你看见你儿女的儿女， dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. 这就表示说这个人他是长寿的， Artinya orang ini panjang umur. 可以看到他的第3代。 Bisa melihat anak keturunan yang ketiga. 那以色列百姓都会说 Orang-orang Israel suka berkata, 啊，长寿是从神的恩典来的， panjang umur itu berkat yang datang dari Tuhan. 哦，白发是荣耀， Nah, uban itu adalah mahkota. 在 Kemuliaan 公义的路上呢，必能得着。 Di dalam hidup yang adil itu akan mendapatkan kesukacitaan. 行为公义的人呐、 Orang yang menjalani keadilan 才会有白头发的荣耀。 baru ada kemuliaan uban. 那他可以看到他子孙第3代。 Jadi dia baru bisa melihat keturunan generasi 但是现在 ketiga. 我们要讲的哈， Tapi yang sekarang akan kita sampaikan 不是只有到第3代的子孙， bukan sampai generasi ketiga yang bisa kita lihat. 他会继续传下去的。 Sebab selanjutnya generasi akan terus. 但是更重要的是什么呢？ Yang terpenting itu apa? 这些子孙都在耶路撒冷， Keturunan ini, cucu-cucu mereka itu semua ada di 都 Yerusalem. 在西安， Ada di Sion, 都在圣殿， ada di Bait Allah. 都在家庭围绕桌子， Yaitu mereka duduk mengitari mengelilingi meja. 没有被掳到巴比伦的哦。 Tidak dibuang ke Babel. 后来他们的国家灭亡以后，百姓被掳到巴比伦去， Akhirnya- 很可怜呐、 Akhirnya negara mereka menjadi musnah dan dibuang ke Babel. Itu sangat menyedihkan. 因为婚姻破裂了， Karena pernikahan sudah hancur, 离开神了， meninggalkan Tuhan. 所以城市被破坏了， Jadi kota menjadi musnah. 国家也灭亡了， Negara juga hancur. 非常可怕。 Sangat menakutkan. 那看到你儿女的儿女 Melihat anak dari anakmu, 都在教会里面 semua di dalam gereja. 啊，如果我们现在算算看哦， Coba sekarang kalau kita hitung-hitung. 我们印尼是1941年开始传福音嘛哈， Kita kan gereja sejati Indonesia itu dimulai 你 1941. 看这么久的时间了， Waktu sudah begitu lama. 可能你的家庭是到第4代、第5代， Mungkin keluarga kita sudah di generasi keempat, kelima. 问题是你的家庭在教会第几代了？ Diakan Sutrisna ada keberapa? 第4代、 Ketiga. 第三代，有第4代的举手。 Yang keempat, generasi 4 angkat tangan. 哦，5代啊， Yang kelima. 5代哦。好，你算算看啊， Coba hitung 从第1代信主到现在第5代啊， generasi ke-1 sampai ke-5. 你的家族里面的人总共有多少？ Total keluarga, jumlah anggota keluarga ada berapa? 可以成立一间教会了， Bisa mendirikan satu buah gereja. 是不是？ Betul kan? 可以成立一间教会。 Bisa mendirikan satu gereja. 如果都在教会里面， Kalau semua di dalam gereja, 都可以成立一间教会。 bisa mendirikan sebuah gereja. 所以我们的人数不止这些哦， Jadi jumlah kita bukan hanya segini saja. 生养众多， Harus beranak pinak 到第3代 sampai ke generasi ketiga. 都要在教会里面， Semuanya harus di dalam gereja. 宗主的生命传下去， Maka kehidupan kerohanian bisa diteruskan. 信仰的生命也传下去， Iman kerohanian juga diteruskan. 侍奉的生命也传下去。 Pelayanan juga diteruskan.
如果不是这样， Kalau tidak demikian, 都已经流浪到世界了， mereka sudah mengembara di luaran sana. 去了世界没有回到教会了。 Sudah pergi di dunia, di luaran, sudah tidak kembali ke gereja. 那些人可能以后在天国就看不到了。 Nanti orang-orang demikian kita tidak bisa melihat dia lagi. 那你到第6代、第7代也没什么意思啊，因为都是不能进天国的。 Jadi kalau sampai generasi ke-6, ke-7 tapi pergi di luar tidak ada gunanya karena mereka tidak akan masuk kerajaan sorga. 但是他这一代的夫妻好好的经营，以后的后代就会有希望。 Bila suami istri mereka bisa kelola dengan baik pernikahannya, maka akan terus menerus sampai ke generasi selanjutnya. 所以你现在已经到第5代啊。 Meskipun sekarang sudah di generasi ke-5. 如果第1代没有传到第2代，没有第3代啊。 Jadi kalau generasi 1 tidak diteruskan ke generasi kedua, maka generasi 3 tidak ada. 如果第2代没有传给第3代，今天就没有第4代了。 Jadi kalau generasi 2 tidak diteruskan ke generasi 3, generasi ke-4 tidak akan terlihat. 这5代当中，如果有一代断了， Kalau di dalam 就没有办法到第5代。 5 generasi, di tengah-tengah atau 1 generasi itu terputus, maka tidak bisa 所以我们 diteruskan. 都是这一代。 Jadi kita generasi yang sekarang, 上一代传给我们， generasi sebelum mengabarkan kepada kita. 你要守住啊， Kita harus pegang teguh, 再把它传给下一代啊。 harus bisa berupaya meneruskan ke generasi selanjutnya. 这一代如果没有守住啊， Kalau generasi ini tidak 到 dipertahankan, 我们这一代就离开教会， maka generasi kita sampai di sini berhenti, semua tinggalkan gereja. 怎么对得起我们的上一代？ Bagaimana kita bisa bertanggung jawab kepada generasi kita sebelumnya? 也会对不起我们下一代， Dan juga kita akan minta maaf kepada generasi yang di belakang kita. 因为我们没有把信仰传给他们。 Sebab iman kerohanian kita tidak teruskan kepada mereka. 所以信仰传下去以后，比在这个世界上赚钱更重要。 Jadi iman kerohanian bisa diteruskan ke generasi selanjutnya, itu melebihi dari harta yang kita hasilkan di dunia ini. 有些当丈夫说我要赚钱是为了孩子啊， Terkadang ada suami berkata, saya mau menghasilkan uang untuk anak-anak. 那赚钱到最后他没有来教会了， Dia menghasilkan uang sampai akhir tidak ke gereja. 信仰没有传给孩子， Iman kerohanian tidak diteruskan kepada anak, 只有把钱给他， hanya kasih uang saja. 孩子不认识神， Anak tidak kenal Tuhan, 你又给他很多钱， kita kasih dia uang banyak. 他就放纵情欲，去犯罪啊，享受最终快乐。 Dia bahkan melampiaskan hawa nafsu di luaran sana, berfoya-foya dan berdosa. 所以我们用这样来比喻的时候，你就看得到， Kalau kita gunakan perumpamaan seperti ini, kita bisa melihat. 我们为了孩子赚钱， Kita demi anak, kita menghasilkan uang. 但是我们不要被魔鬼给赚去了。 Tapi jangan sampai kita dipegang oleh si iblis. 我们要把信仰持守好， Kita harus pegang teguh iman kerohanian 这 kita. 样不但看到儿女的儿女，儿女的儿女，儿女的儿女一直下去。 Bukan hanya anak dari anak kita terus, anak dan anak kita terus sampai ke bawah. 感谢主，不容易啊！第5代的还都有来参加聚会啊， Puji Tuhan sudah sampai generasi ke-5 ada di sini ikut kebaktian. 继续传到第6代、 Terus lanjutkan ke generasi 第 ke-6, 7代， ke-7, 一直到主耶稣再来。 terus sampai Tuhan Yesus datang. 所以这中间任何一代呢都不可以断掉。 Tapi di antara generasi ini tidak boleh ada yang terputus di tengah-tengah. 最后一句话， Perkataan terakhir, 愿平安归于以色列。 damai sejahtera atas Israel. 以色列是一个多灾多难的民族， Israel adalah suku yang begitu banyak kesulitan. 他们在历史上亡国了几次啊，很难算了，不好算了。 Di sejarah Israel itu seringkali kalah dan jadi negara yang musnah beberapa kali. 他们亡国的时间很长， Begitu panjang waktu mereka negara ini musnah. 尤其你看那个士师时代， Kalau kita lihat di zaman hakim-hakim, 非利士人来一攻打，他们国家就败亡了。 begitu bangsa Filistin datang menyerang, dia sudah hancur. 所以以色列常常没有平安。 Jadi Israel sering tidak ada damai sejahtera. 那为什么这个国家常常失去平安？ Mengapa negara ini sering kehilangan damai sejahtera? 不是神没有能力来保护他们， Bukan Tuhan tuh tidak mampu melindungi dia, 是因为他们不拜神， karena dia tidak menyembah Tuhan, 离开神， meninggalkan Tuhan. 所以神就让敌人来管教。 Jadi Tuhan membiarkanlah si musuh untuk menghajar dia. 那我们的家也是一样 Keluarga kita juga demikian. 神保守， Tuhan melindungi. 不要让魔鬼来欺负。 Jangan sampai iblis mulai datang menyerang. 魔鬼不能破坏我们的家庭， Iblis tidak dapat menghancurkan keluarga kita, 因为神在看顾， sebab Tuhan sedang menjaga. 神看顾才有真正的平安。 Tuhan menjaga baru ada damai sejahtera sesungguhnya. 那圣经所说的平安呢？ Alkitab mencatat damai sejahtera. 人跟神是和好的， Manusia dengan Tuhan itu hubungannya baik. 这就是平安的基础。
Ini adalah dasar dari damai sejahtera. 平安也是和谐，也是和平的意思， Damai sejahtera itu adalah rukun, damai. 就是关系上是很和谐的。 Artinya hubungan sesama itu lancar. 我们跟神的关系是和谐的 Hubungan kita dengan Tuhan itu baik. 哦，人跟人之间的关系是和谐的 Hubungan manusia dengan manusia baik. 哦，我们跟信仰的关系是和谐的 Hubungan kita dengan iman kerohanian juga baik. 哦，这才是真正的平安， Ini baru dikatakan damai sejahtera sesungguhnya. 也是我们今天所希望得到的幸福。 Ini adalah harapan kita agar dapat hidup bahagia. 128篇哈， Di dalam Mazmur 128, 最后一节啊， ayat terakhir 是讲一个国家， hanya membahas satu negara. 神的恩典福气要临到一个国家。 Kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan hanya dicurahkan ke 但是 satu 我们 negara. 看第一节， Kalau kita lihat ayat 1, 第一节是讲一个人哦， ayat 1 itu membahas satu orang. 凡敬畏耶和华、 Berbahagia orang yang setiap orang yang takut akan Tuhan, 遵行他道的人， yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. 是讲那个丈夫啊， Itu membahas sang suami 那个当父亲的 yang menjadi ayah, 一家之主， yaitu kepala keluarga, 讲一个人， yaitu membahas satu 从 orang. 一个人开始， Dimulai dari satu 然 orang, 后有太太、 lalu ada istri, 夫妻， suami istri, 再到家庭， lalu di dalam keluarga, 家庭再到城市 yaitu sampai ke kota 耶路撒冷， Yerusalem, 然后到以色列这个国家。 lalu sampai ke negara Israel. 所以一个人， Jadi dari satu 他 orang, 会影响到一个国家哦。 dia akan mempengaruhi satu negara. 哦，那我们一个信徒 Kita satu jemaat 会影响到我们的教会哦， akan mempengaruhi satu gereja, 影响到我们顺德教会啊， akan mempengaruhi gereja Sunter. 表现好，对这个教会就是好的贡献。 Berarti bila orang ini baik, akan memberikan satu sumbangsi besar di dalam gereja. 一直到整个印尼的教会。 Sampai seluruh gereja Yesus Jati di Indonesia. 所以我们在座的弟兄啊， Jadi saudara-saudara yang duduk di sini 非常重要。 sangat penting. 你踏出一小步， Kita melangkah satu langkah kecil, 就是整个国家的一大步。 yaitu menjadi satu langkah besar buat negara. 神的恩典福气要从一个人开始， Jadi kasih karunia berkat Tuhan dimulai dari satu orang. 所以我们每一个弟兄都很重要。 Jadi setiap saudara yang hadir di sini sangat penting. 哦，你能够有好的信仰，会带动太太， Begitu kita punya iman kerohanian yang baik, suami bisa menggerakkan istri. 夫妻两个人和谐， Suami istri bisa rukun, 家庭就幸福， keluarga akan harmonis. 家庭幸福， Keluarga harmonis, 教会就稳定， gereja akan stabil. 我们的城市就稳定， Di dalam kota kita juga stabil, 到后来我们的国家就稳定。 sampai terakhir keluar negara kita. 所以你说一个人不重要吗？ Apakah satu orang ini tidak penting? 力量很微小吗？ Apakah kekuatannya kecil? 但是它的影响会很大。 Tapi pengaruhnya sangat besar. 好，那我们就用这样来看，你看看啊，过了春天，过了夏天， Jadi begitu musim semi selesai, masuk musim panas. 到秋天的时候， Pada saat musim gugur, 一个美好的婚姻， sebuah keluarga yang bahagia, 它带给城市跟国家这么好的收成。 dia akan membuat kota dan negara menjadi panen. 神是公义的 Tuhan itu adil. 啊，他会把这些恩典福气来赏赐给每一个敬畏神、遵守他道的人。 Dia akan memberkati kepada setiap orang yang memegang firman Tuhan, memegang kebenaran. 所以重点在哪里？ Jadi intinya di mana? 哎，丈夫 Yaitu di 一 suami, 家之主， yaitu kepala keluarga. 头 Sebagai kepala, 带领， memimpin, 要把这个家带到什么地方去？ memimpin keluarga kemana? 带向世界， Sampai ke dunia, 带向灭亡， atau musnah, 还是带回教会， atau datang ke gereja. 带到神里面？ Membawa keluarga ke hadapan Tuhan, 现在就要决定。 sekarang kita putuskan. 好，我们求主帮助我们有这样美满的婚姻， Kita mohon Tuhan memimpin kita agar kita memiliki keluarga yang bahagia, harmonis. 一直持续到后面的好几代 Terus sampai ke generasi selanjutnya. 啊，所以他就都有尝到那个甜美的果子 Dengan demikian bisa menghasilkan buah yang baik. 啊，因为他用心努力， Sebab dia rajin dan giat. 他成长经过考验， Dia bertumbuh, sudah melalui banyak ujian. 公义的神就用这些福气来报答给他 Allah yang adil memberikan berkat kepada dia. 啊。那以上我们简单讲到3个季节的爱情 Dengan demikian membahas 3 musim cinta. 啊，求主耶稣来帮助我们大家哈。 Biarlah Tuhan membantu kita semua. 我们再把时间交给廖长老。 Kita serahkan kepada penatua Misael.